Ingatlah sesungguhnya jika makna hal keadaan jenis manusia tetap melampau batas jenis sepatutnya ataupun keadaan sewajibnya lah ya Allah, artinya taut dengan sebab melihat akan dirinya sudah cukup dari apa yang dihajati. Al-istighnā maksudnya hal keadaan tidak meletakkan sesuatu pautan baru kata yang melengkapi bagi keperluan. Maksudnya istighnā ni orang kaya. Apa maksudnya kaya? Maksud kaya dalam keadaan tasawuf ialah tidak mengharapkan sesuatu. Tidak mengharapkan sesuatu. Al-istighnā pada golongan yang digunakan kepada kaya. Maksudnya kalau kata al-istighnā ni sifat yang Tuhan, sifat bagi Allah Ta'ala yang terkaya daripada sesuatu. Adapun istighnā bagi manusia itu hukumnya di antara adalah orang yang kufur, kerana di antara manusia masih lagi memerlukan sesuatu, masih lagi memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud perkataan ini. Bila tak ada kata yang masuk perkataan taghut ini, bukan sahaja di antara orang yang tak melaksanakan perintah Allah. Kalau contohnya di antara orang yang tak melaksanakan hukum-hukum dalam Al-Quran, itu dikatakan dia sebagai al-taghut. Allah waliyul ladzina amanu yakhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Perkataan orang-orang sekalian orang yang kufur dengan nikmat Allah, yang kafir kepada Allah Ta'ala itu ialah, saya terjemahkan dua itu dengan makna dua. Yang pertama orang-orang yang kufur dia dengan nikmat Allah, dan orang-orang yang kufur dia dengan hal keadaan orang yang kafir kepada kufur nama perbuatan, kafir nama pembuat. Kufur pada nikmat dan kufur pada syirik kepada Allah Ta'ala di antara dua makam. Perkataan ayat itu digunakan dengan kalimah yang sama, perkataan kau dengan perkataan kufur. Bila dua kalimah itu dalam keadaan kata, kalau tak dia kata dalam keadaan orang tak melaksanakan seluruh daripada perintah-perintah Allah, tak melaksanakan hukum-hukum yang ada Al-Quran, perkataan itu diistilahkan dia sebagai taghut. Ayat yang sebenarnya, tafsir yang betul yang tuan-tuan nak kena faham, innal insana la yatagha istaghna. Mana-mana hati-hati yang fakir, tidak ada fakir kepada Allah Ta'ala, maka dinamakan dia taghut. Menandakan bila orang yang tidak ada fakir, maknanya berpakaian dia dengan istighna ketuhanan, seolah-olah dia tak perlu lagi kepada Allah Ta'ala dalam urusan kehidupan dia. Maka sebagai bukti di antaranya, bila ibadat dia tidak ada hudur qalbun dia kepada hudurul qalbi, tidak ada hadir hati dia kepada Allah. Bila mana dalam keadaan doa dia tidak ada paut dan taut hati dia kepada Allah, ini menandakan golongan taghut yang merasakan dia tidak memerlukan pertolongan Allah dengan keadaan secukup-cukupnya, sekuat-kuatnya. Berdoa dengan keadaan tak hadir hati itu menunjukkan sistem taghut itu berlaku. Dalam keadaan istighna dia merasakan dia tak perlukan Tuhan, tak harapkan sangat daripada apa yang dia baca daripada doa. Faham? Al-istighna itu maksud perkataan ar-ra'ahu istaghna. Perkataan letakkan perkataan al-istighna itu perkataan, ambil perkataan. Apa saja kalau kau beramal, hati kau tak berpaut kepada Allah Ta'ala, maka kau istighna, maka pada ketika itu kau di antara orang yang sombong seperti mana riak dan takabur. Orang yang tak ada fakir itu adalah orang yang istighna. Orang yang hal keadaan tak ada, di antara tak ada tawaduk itu adalah orang yang takabur. Orang yang tak ada keikhlasan itu adalah riak. Itu dia lawan dia tu. Lawan pada riak itu adalah ikhlas. Riak lawan ikhlas. Lawan pada takabur itu adalah tawaduk. Adapun lawan di antara perkataan di antara istighna itu iftiqar. Maksudnya di antara benda yang akan tak meletakkan sifat fakir. Kalau kau bersemayang, kalau kau berdoa, kalau kau buat apa saja yang kau buat, hati kau tak berharapkan kepada Allah, atau tawarnya hati kau kepada Allah, ataupun tak ada pautnya hati kau kepada Allah, seolah-olah kau merasakan apa yang kau minta itu tak berapa kuat dan sangat permohonan kau. Seperti mana kalau kau mengharapkan di antara contoh, silau kan. Antara contoh. Kalau tak dia kata kau bayangkan contoh, kalau tak dia kata anak kau sakit, masuk dalam ICU, bini kau sakit, masuk dalam ICU, lelaki kau sakit, masuk ICU. Pada ketika dalam keadaan dia sakit, ketika kau memerlukan dia pada ketika itu, bagaimana hati kau berpaut doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dibandingkan di mana dia keadaan di antara benda yang kena pada anak, musibah yang kena pada anak kau, yang kena pada isteri kau, yang kena pada suami kau pada ketika itu, hanya sekadar yang sedikit itu kau berpaut kepada Allah. Tapi kau tak pernah fikir ke bahawa seandainya dalam keadaan kau tak perasan ke, dalam keadaan kau tak takut ke, kalau senarai nama kau masuk di kalangan golongan orang yang akan menerima azab kubur dan masuk neraka. Nah, dia ada keyakinan yang dia masuk syurga. Dan dia sendiri tak ada jaminan dalam keadaan pelepasan daripada neraka. Kenapa dia tak berpaut dalam keadaan takut dicampakkan dalam lautan api yang begitu dalam?
Dia lebih takut dalam keadaan kehilangan anak dia, kehilangan suami dia, kehilangan suami isteri dia. Dalam keadaan dia akan berpaut kepada Allah Ta'ala. Dalam meletakkan urusan iftiqar, fakir hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika itu pun di atas urusan nafsu dia, bukan di atas urusan semata-mata dia memerlukan kepada Allah. Dia berharap berpautkan kepada Allah itu bukan sebab pautan itu semata-mata hal keadaan dia nak menjadikan Allah itu sebagai batu loncatan supaya anak dan isteri dia ataupun suami dia dalam keadaan sihat. Lepas daripada anak, isteri dan suami dia dalam keadaan sihat pada ketika itu, dia akan lepaskan balik Allah daripada hati dia. Di bab doa ni, aku cerita bab doa ni. Bab doa. Dalam bab doa tu ada berlaku lagi sistem kubur manusia kepada Allah. Kita ingatkan orang berdoa ni cukup baik. Ya baik pada segi ilmu fiqh. Orang yang tak berdoa itu adalah sombong, bongkak dan tak ada jawapan bagi sombong. Di antara orang yang tak ada jawapan bagi orang yang sombong itu melainkan tidak ada jawapan bagi orang yang sombong itu melainkan dengan tawaduk. Tak ada jawapan bagi orang yang bongkak itu melainkan diurut. Yang bongkak tu diurut. Yang sombong tu ditawadukkan. Kena faham? Mana kau tengok manusia yang bongkak-bongkak tu kau tangkap, borot dia. Kau borot dia hilang bongkak dia tu. Istilah tu dalam keadaan hati itu bila dia tergelincir saja daripada urusan dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya 24 jam ni dihukumkan dia kufur dengan Tuhan. Ini tasawuf tuan-tuan. Tasawuf ini dia diletakkan di antara tasawuf ini. Bila kau lepas dan kau berpegang kepada Allah Ta'ala itu ada urusan. Bila kau terlepas kepada Allah Ta'ala itu bukan kata dia tak ada urusan. Tetapi bila kau terlepas daripada Allah Ta'ala itu menandakan di antara kau berkufur kepada Allah. Mesti ada salah satu yang kau nak muamalahkan hati kau dengan Allah. Apa maksud yang kau nak muamalahkan hati kau dengan Allah? Adakah dengan syukur? Adakah di antara hal keadaan syukur? Adakah dengan keadaan kau redha? Adakah ada? Maknanya kalau faham bagi golongan di antara ahli arifin ini tuan-tuan, kesilapan dan dosa bagi ahli arifin itu ialah mereka yang tergelincir ingatan mereka daripada Allah Ta'ala. Bukan tergelincir ingatan, tergelincir tawajuh, penghadapan wajah itu tergelincir daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau contoh, engkau duduk dengan bini kau main tenung-tenung mata. Tenung-tenung mata. Kau pernah tenung mata kau? Bini kau. Kata tua tak payah, dua-dua dah rambut. Ini untuk yang muda-muda ni tak ada kerja. Kau main tenung-tenung lah dengan bini lelaki kau. Orang tua-tua ni tak payah. Bayar tua-tua depan-depan ni tak payah. Pasal dah dua-dua tak nampak. Lepas tu tak boleh kahwin dengan yang muda-muda. Bila kahwin dengan muda-muda ni, yang muda ni dia tengok yang tua ni, dah cukup rasa syok. Rupa yang tua ni tengok dia kuyu je. Lepas tu dia tanya bini dia, kau kat mana? Rupa tak nampak apa. Itu kalau misbah dapat lelaki gabul lah. Lelaki apa? Lelaki gabul. Kesian. Fahamkan baik di antara Islam masa bila tak dikatakan kau terlepas daripada kalau tak dikatakan kau main, kalau tak dikatakan engkau main tenang. Tiba-tiba kucing bergaduh pada ketika itu. Kucing bergaduh kau tertulis sikit pakai ekor mata saja. Ini adalah kufur bagi golongan arifin. Yang dimaksudkan tergelincir itu di situ. Perkataan maksudnya ini adalah orang yang nak duduk dalam makam arifin ini adalah orang yang telah diberikan kekebalan dia. Walaupun apa yang berlaku hatta daripada anak dia disembelih di hadapan mata dia pun dalam keadaan hati dia takkan berpaling daripada Allah. Ini maksud arifin yang kau harapkan daripada Tuhan. Sayangkan anak pun melampau-lampau, Tuhan tak kau apikan, tinggalkan. Saya nak apikan kalam ni. Oleh kerana itulah di antara matlamat utama di antara ahli kaum yang sufi itu mencari-cari dan meninjau keaiban diri mereka. Ini ahli cari di mana kelemahan diri kau. Tengok. Cara dalam keadaan kau nak motivate diri kau nak tengok perkataan. Saya dah kata dah dalam perjalanan tarekat ini tadi dia tak sama dengan perjalanan ahli syariat. Ahli syariat ini diikat dia dengan di antara amal, di antara dia akan diikat dia dengan amalan zahir. Di antara amalan zahir ni tuan-tuan, kalau kita nak buat di antara amalan zahir ni di antara waktu yang terhad, tempat yang terhad, apa yang terhad. Tapi di antara bermula orang ahli tarekat yang bermula nak bersadikkan, nak sulukkan di antara kerohanian di jalan kepada. Yang kata tarik ini adalah sulukur ruhiyah ila uluhiyah. Maksudnya apa yang dimaksudkan tarekat itu? Perjalanan roh dalam menuju kepada hadrat uluhiyah ketuhanan. Itu maksud tarekat. Maksudnya dalam keadaan kau berjalan dan mula di antara kau lancarkan perjalanan hati kau, berjalankan perjalanan akal kau dalam tafakur kau jalankan perkataan sauk kau, hal keadaan sekali-sekali dan keadaan kau jalan naikkan kepada hadrat Allah dalam tempoh 24 jam.
24 jam kadar mana kau boleh hargai, kau boleh tenggelam salah satu, sama ada hati kau, akal kau ataupun soul kau tenggelam dalam ingatan terhadap Allah. Kalau kau tak boleh buat benda macam ni, maknanya Shell lagi baik daripada kau. Dia 24 jam buka. Shell, pam minyak, Petronas lagi baik daripada kau. Ini sebenarnya perjuangan asalik di antara suluk di antara suluk di antara jalan-jalan suluk bagi jalan suluk maksudnya perjalanan roh. Suluk tariqatul Muhammadiyah ila kan. Tariqatul Muhammadiyah, tariqatul Muhammadiyah ila haqiqatul Ahmadiyah, tariqatul Ahmadiyah. Orang yang berjalan dalam menggunakan tarikat berlandaskan perjalanan Muhammadi pada ahli basyariah, masukkan di antara makam Muhammad pada makam ruhiyah. Nak duduk pada makam ini di antara, bukan kadang kau menyusun wirid sekian wirid hari ini kau khatam, sekian wirid hari ini kau khatam, sekian wirid hari ini kau khatam. Tak, ilai perkaman percaya. Yang dikenaki tu. Jangan kita baik hari-hari aku baca kat perkataan itu tu zikir tepat. Maksudnya yang kau nak kena buat daripada ketika itu, kau cari bagaimana dalam jiwa kau boleh mempengaruhi jiwa kau dalam tempoh 24 jam tanpa melaksanakan di antara amal yang zahir, namun suluk perjalanan batin kau tetap dalam keadaan menuju kepada hadrat Allah. Ini tarikat yang asliyah. Yang asli. Yang asli itu tarikat asli dekat aku tu, orang asli. Ini yang asliyah. Tarikat orang asli, senang ni. Tak payah pakai baju. Perempuan dia kembar. Laki-laki ni tak pernah tengok pakai seluar panjang. Tapi sekali tu ada orang mati, dia dah datang zarah pakai baju Melayu. Mana orang Melayu ni, orang asli macam sepupu lah. Maka ni antara tengok pada keaiban ni. Di mana keaiban diri yang ada air dilakukan. Apa air yang ada yang berlaku? Maksud air ni, di antara maksud air ni tuan-tuan, dia ada dulu. Satu air dalam keadaan bentuk yang dikatakan barang yang dikeluarkan. Kalau belajar orang tauhid, orang belajar air bentuk yang pada zihin diri dia, yang kharij daripada diri dia. Bentuk daripada zihin pada diri dia, dia tengok apa sebab di antara apa yang menegakkan dia daripada menegakkan amal. Yang menegak hati dia daripada beramal. Yang menegakkan kedudukan hati dia daripada amal adalah barang yang keluar, yang kharij daripada perangai dia itu sendiri. Maksudnya hasil daripada kau banyak melakukan makruh, membuatkan di antara hati kau tak ada tumpuan pada ketika dalam keadaan beramal, banyak amal yang kau telah tinggalkan. Bila kau banyakkan di antara seluruh perbuatan yang zahir dan sangka kau dengan Tuhan, ataupun peradaban kau dengan Tuhan dalam tempoh 24 jam, peradaban kau dengan Allah dan Rasul, peradaban kau dengan Rasulullah, peradaban kau dengan guru yang mursyid, peradaban kau dalam amanah ilmu, seluruhnya ini merupakan di antara barang yang membantu perjalanan untuk mengekalkan kerohanian kau tenggelam dalam ingatan terhadap Allah. Jangan kau kata kau pergi dekat Maiden tu tak ada kena-mengena urusan batin kau dengan Tuhan. Ilai perkara. Tak. Maksudnya ni kau faham betul-betul. Mana kau pergi dekat Maiden, pergi just go naik tangga, turun tangga, bilik sini, balik sana. Sampai dah tak ada kerja, orang lelaki pun kau pergi dekat pakaian dalam membuat kau pusing, tak pasal-pasal kau. Pergi jalan-jalan, lepas tu kau pergi kat shopping kat bawah tu, dekat tempat-tempat masak, kau pegang sudir, kau buat kacau, mentang-mentang kau tukang masak. Kau tengok penyepit ambil kat gonggu pisang tu, kau pegang, kau kepit sini. Yang kau ingatkan perkara tu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Selagi masa tu dalam keadaan kau khianat amanah Allah masa tu. Bila kita cerita sahibul waqt ni kita cerita minggu lepas yang memegang waktu. Semua cerita dia memang pengaruh ke waktu. Sebab itu saya katakan zikir ahli tarikat ini dia dalam perjalanan 24 jam dia tak akan putus. Dia bukan cerita dalam keadaan nak mengelompokkan amal dia pada waktu dan juzuk-juzuk yang tertentu, tidak. Dia nak cuba ceritanya kemuncak perjalanan ahli tarikat itu yang nak terbuka kedudukan segala hakikatul haqaiq yang akan dikurniakan keberadaan makrifat itu. Apa dia? Dia nak akan niat dan cita-cita yang lebih tinggi. Dia nak menjazamkan nak qat'ikan di antara kebatinan dia kalau boleh. Sejak bila dia dapat kalau boleh zikir, dia keadaan hati dia akan terus berzikir sampai mati dia saja yang akan menghentikan zikir dia. Ya Allah, lebay. Setakat hari ini zikir yang terakhir tu pun tak dapat. Astagfirullah, innallaha kana tawwabah 70.
Hasbunallah 70, Basayafi 111, Ya Latif 100, 200, 300, 500, 1000. La haula wala quwwata illa billah wala manja minallahu illa ilaihi. 100, itu betul tak? Itu cerita zikir. Belum cerita Rabitah. Setakat mana yang kau dah rakamkan di antara wajah Syekh Murtaza dalam kotak hati kau, dan juga akan sekadar mana dalam keadaan engkau pernah melihat bagaimana turunkan peleburan cahaya mursyid kau itu tadi, yang mana hal keadaan terpecah bagi segala hak tawajuh kau terhadap mursyid, keluar di antara satu nur di mana makna jasad yang pada luar yang kau tengok pada zahir dalam ainul basirah kau itu berwajah dia dengan wajah di antara Syekh Murtaza. Pada hakikatnya bila tak ada satu masa ketika dia dibuka kau dalam bentuk wajah yang bernama Syekh Murtaza, hakikat nur di dalamnya itu adalah Rasulullah. Ini barang kalau kau tak dapat penat kau masuk tarekat. Tapi kau dapat zikir, pahala berzikir pun kau dapat. Tapi hakikat tarekat kau takkan dapat. Itu kalau orang yang ada tarekat lah. Kalau yang tak ada tarekat dari 6 jahanam, dia nak pakai bagi hakikat diri main. Ambil perkataan Sofi antara perkataan Junid Al-Baghdadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri dia, maka mengenal dia akan Tuhan dia. Wa man arafa nafsahu, barang siapa yang terbuka makrifat dia terhadap ketuhanan Allah, fasadar jasadu, maka fana'lah keadaan diri dia. Ini makam orang yang main dengan kaji diri, orang yang main dengan hakikat diri. Kalau ada kekuatan tepung, jalan tarekat dibawakan pintu yang paling lembut. Kau masuk pada hadirat Tuhan melalui Islami. Tapi kalau kau masuk pada hakikat pada jalan kaji diri, dia terus masuk dalam bilik tamu Allah. Jangan kau kata dia mudah. Ujian dia kau pakai kapsul. Kau kopi yang kurang gula, ditambah legam, memang kau punya pahit. Dia bukakan hakikat dia dah jadi begitu. Kalau dibukakan tarekat ini, kau beramal dikasih rezeki, kau tinggal beramal bertambah je lagi rezeki. Orang tarekat ni dibadakan. Kalau tak dia kata dia beramal, Allah bagi rezeki. Kalau dia tinggal amal, Allah tambah lagi rezeki. Ni bala dan laknat ke atas ahli tarekat. Bila sebab orang tarekat dia tak boleh tergelincir sikit. Orang kalau dah berkawan lama ni lebay. Memang dah berkawan lama, dah cukup kasih, dah cukup sayang. Bila tak dia kata tergelincir sikit saja, dia jadi baru. Tergelincir sikit saja, dia jadi baru. Dengan hak Allah Ta'ala, bila kau dah laporkan diri, engkau kalau masuk pejabat kerajaan, dia kata cukup pintu semula, pandai kau tutup. Nah, sikit kau tak tutup. Kau dah datang lambat, dah satu salah. Tak tutup pintu, satu salah. Kampus sumpah, kau kan pintu keturunan. Bila tak, nampak putus skim, tahanan ini. Bila tak ada ahli tarekat yang dah berdaftar di antara dalam bahagian tarekat, maksud dia dah mula di antara nak cuba mendaftarkan kerohanian dia kepada hadirat Allah, engkau tergelincir sikit, kau menyinggung hak ketuhanan. Dah berapa lama kau tergelincir dalam bab tarekat ni? Apa gambar masuk dia? Bukan kata kau zikir bulanan, datang ke tempat kedua. Tak ada, bukan tu. Itu cerita muamalah sebagai peradaban dengan guru. Kena tengok wajah guru sebulan sekali. Itu adab tarekat. Orang yang terlepas pandang pada wajah guru dia melebihi 40 hari, maka putus bagi ijazah bai'ah. Saya ambil tarekat Ustaz dulu tahun 80 tahun. Saya masih jemput keluar lah Ustaz. Sekali saya bai'ah, tempat tu saya tak pernah pergi sebat. Ada sekali Ustaz masa Belanda datang. Itu pun saya jumpa syekh saya kat kampus Gani. Dekat kampung Portugis, kampus Gani Pak Arun Basir. Istilah peradaban dalam bentuk macam tu. Kalau andainya kau boleh putuskan di antara wajah guru kau dalam masa melebihi daripada sebulan 40 hari, menandakan selama ini kau tak ada kontak. Kecuali kalau kau tengok di antara perjalanan di antara Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, seorang daripada waliullah. Ya. Kisah ni kalau tuan-tuan tengok kisah daripada seorang waliullah, bila dia melatih 40 kewalian di kalangan anak murid dia, lepas daripada itu, lepas dihargai dibukakan ijazah muraqabah lepas daripada bab itu. Guru ni dia mengasingkan diri dan dia duduk dalam satu bukit, kemudian dia akan balut muka dia macam ninja. Sehingga kan dah satu masa ketika dia
bila anak murid dia datang ziarah dia, Tok Guru bolehlah tolonglah Tok Guru sekali saya nak tengok muka Tok Guru, dah lama saya nak tengok. Menandakan 10 tahun ketika aku tinggalkan kau 10 tahun kau tak terbuka muraqabah pasal kau boleh lupa pada wajah aku yang menjadi jabatan kepada Rasulullah. Masa nak jadi guru yang tarekat ini tuan-tuan, tengok pada zahir dalam bentuk macam tu, tetapi dia merupakan jambatan nur yang kau nak sampai kepada di antara jambatan yang lebih besar, yakni jambatan Rasulullah sebelum kau sampai kepada seberang masuk dalam pulau ketuhanan. Maknanya bila anak murid dia mengadukan bahawa dalam keadaan kita terlupa nak tengok wajah rindu dia. Rindu dia pada Tok Guru mengatakan selama ni dia tak pernah berjumpa dengan wajah guru dia. Yang ditengok pada alam kerohanian yang mana wajah guru dia itu wajahnya pada zahir, pada hakikat batin guru dia adalah keadaan yang ditutupi dengan nur hakikat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat dia lah tuan-tuan dia. Nak buat kat mana? Malah nasihat kau kalau kau muraqabah tengok guru kau tengah isap rokok. Memang malam lah. Kau pergi cari Ustaz Tok Guru Danghil buat apa? Lepas tu dalam muraqabah nampak Tok Guru isap rokok sebatang, dia boleh minta pula. Minta rokok Tok Guru pula sebatang pun. Lagi besar sungai kan? Lagi besar. Istilah tu kalau kau tak nampak kat anda punya. Saya ambil contoh lah, contoh. Saya bahaskan, saya ingat dekat sini daripada tahun 96, 97, mula saya buka Syarul Salikin, saya berkatakan hakikat tarekat sebenarnya saya kata ialah barzahun, yang mana kau membayangkan suasana mati kau bila kau dah nampak kau dalam kubur, maka kau mulakan zikir. Ini peringkat ini. Cerita dalam bab ini, wallahi saya tak pernah rujuk dalam mana-mana kitab tuan-tuan. Dia merupakan di antara tetusan yang Tuhan bagikan saya. Apa maksud dengan perkataan bila Rasulullah mengatakan at-tariqatu huwa barzahun? Saya cuba bila saya buka kaifiat suluk sama ada dalam Tijaniyah, Samaniyah, Naqsyabandiyah, apa semua pun, peringkat di antara mereka muraqabah, di antara muraqabatul ma'iyah, keadaan di muraqabah nak merasakan di antara penyertaan Tuhan dalam kerohanian dia dalam setiap amal. Saya tengok semua kaifiat itu adalah sama, mesti bayangan kubur dan bayangan mati itu mesti syarat mutlak bagi orang yang beramal dengan amalan tarekat. Syarat mutlak pun tak boleh lepas. Dia perlahan-lahan dapat. Perlahan, memang pada 60 memang kena perlahan. Takkanlah tu laju 50, 60 tu sekarang buat perlahan. Maksudnya buat perlahan tu bukan suruh buat perlahan. Badan kau tu memang tak boleh laju. Tetapi dari segi i'tiqad dan juga kederasan kerohanian, kau kena cepat, kena kuat, rohani tu kena kuat. Jalan, kalau jalan badan kau dah lemah long lai, jalan ibadat kau macam pelan-pelan beramah. Tetapi laju di rohani kau. Boleh faham? Tak boleh faham? Nak faham, ambil terjemahkan pada nafsu. Orang tua di jalan lambat, kereta mohon pun duduk kat tepi jalan. Duduk kat tepi jalan. Tapi dalam kata dia pakcik nak kahwin bagi. Ada satu perempuan, 160, 124. Dia nak pilih mana? Dia tak nak pilih yang 60 bayu ni tu. Dia nak yang 24. Maknanya yang 2 pelan-pelan. Kau tengok yang dalam tu. Kau tengok yang dalam nafsu dalam tu. Nak pilih yang nombor ke mana? Yang nombor yang umur 24. Benda tu dia ada pada nafsu dan dia ada pada rohani. Maksudnya kau lemah, walaupun lemah ajus tubuh badan kau lemah, itulah kau ada dapat pendidikan ibadat. Tapi rohani kau lagi bercita-cita ke arah Allah. Lampu. Faham tak? Kalau faham tu, kadang buat tak faham apa tu. Pesan kawan tu kau makan garam dulu. Lepas tu darah kau naik dulu. Lepas tu dah, darah balik. Cari bini pandai, yang senyum manis-manis. Tapi kita manis tak mahu. Oh, yang manis ni yang mana kau suka je, yang kau tak suka kau minta Tuhan jauhkan. Oh, maknanya Tuhan kena ikut kau lah. Bukan kau ikut dengan apa yang Tuhan letakkan. Ya Allah kasihkan bini aku, ya Allah yang kalau dia senyum manis, ya Allah. Allah kasih satu set, bini kau senyum manis, enjoy kau pun manis. Tapi tidak, yang bini yang senyum manis, sebab ni yang hal keadaan yang senyum manis tu kau tak ada. Kalau India cakap tak Cina, tak Cina. Kalau lelaki tak tampil lah, tak tampil. Faham? Mana kalau tak tampil, memang tak tampil. Kalau dah tua-tua ni tak ni, memang tak ni. Allah, berarti akan ayat tu.
Maka ini merupakan salah satu daripada jalan suluk. Ayat ini mengingatkan kita supaya sentiasa hendak melihat keaiban dirinya sehingga dia mengetahui berapa banyak kekurangan yang ada pada dirinya dan tidak menyandarkan belahan pada makam dirinya. Dia pandang pada diri, dia tengok niat kau Ustaz, kalau kau nak lagi, nak terang tengok cahaya Tuhan ni, kau menghasilkan diri kau tu dalam bentuk tazkiyah, dalam bentuk pencucian. Engkau akan menghasilkan kotor. Masa lastul kedausi ahlan wala aqwa ala daridah ini. Aku ni sebenarnya tidak layak untuk menjadi warga negara, warga Jannatul Firdaus ya Allah. Aku sebenarnya tak layak. Lastul kedausi ahlan, sesungguhnya aku tak layak untuk jadi warga Jannatul Firdaus. Wala aqwa ala daril jahim, tapi aku tak ada kekuatan nak melawan neraka jahim kau ya Allah. Istilah kau meletakkan tawaduk dalam setiap amal. Istilah di antara bentuk kalau patah hadis orang Melayu kata jadi rasmi pagi, makin bisi makin teluk, makin bisi makin teluk. Yang Tuhan paparkan apa yang berlaku dalam peringkat pandangan ainul Rasulullah kau. Yang Tuhan bukakan ada kala di dalam keadaan suasana antara kau tidur dan tak tidur, tiba-tiba Tuhan bukakan dia berlaku daripada alam nyata. Ataupun Tuhan letakkan yang lebih di antara bawah lagi peringkat yang akan dibagikan kepada kau pada ketika kau tidur, yang kau dilihatkan dengan pandangan ainul Rasulullah kau, di mana kau melihat pada kedudukan pada ketika itu, kedudukan kerohanian kau ini sebagai busyra bagi gembira. Yang tinggi sikit daripada itu dibawa kau pada ketika itu dalam keadaan didatangkan dengan berita yang gembira, dan kau pergi kepada tempat itu, akhirnya kau bangun tidur ada bukti yang bahawa malam tadi kau dibawakan ke mana-mana tempat yang kau dibawa. Ini perbezaan antara tiga bakal dalam bentuk bukti. Seluruh perjalanan mimpi menunjukkan cerita hati kau. Yang diri kau di dalam itu adalah hati kau. Faham situ? Ini cara tafsir mimpi kau. Apa yang kau tengok dalam diri kau, dalam mimpi kau itu adalah hati kau. Kalau kau mimpi takdir kata ada padri datang serang kau, tiba-tiba kau tengok kau takut kau lari, sebenarnya hati kau yang masih takut. Seluruh watak yang berlaku dalam mimpi kau itu adalah gambaran bagi hak hati. Kalau didatangkan dengan berita gembira, itu sebuah syurah daripada Tuhan. Kalau dalam bentuk maqamat, dia akan datangkan dengan hutan kadar mana kau berani dan takut ataupun takut dalam menghadapi suasana pada ketika itu. Itu maksud dia. Kena faham betul-betul. Bila tak ada kata kekurangan pada diri tidak berjalan, maka tengok pada kedudukan ini. Maknanya kalau yang Tuhan bagi kelebihan mimpi yang baik itu busyra, sekadar itu saja. Tapi maksudnya, tapi masih aku lagi tentang keaiban diri. Aib diri masih belum lagi dalam keadaan berhubung dengan Tuhan ini dalam keadaan terus menerus dalam keadaan hubungan dengan Tuhan, di mana cahaya kita ini terputus. Sekarang semayang ada sikit nol, lepas semayang berhenti nol. Masa zikir ada sikit nol, lepas zikir terputus hubungan dengan Tuhan. Tuhan tak dibuat begitu. Yang ini walaupun dia duduk dalam agama, duduk dalam tarekat, tetapi sistem dia adalah sekularisme. Dia meletakkan Tuhan dan dengan Tuhan itu, kalau orang sekular, dia meletakkan Tuhan pada tempat-tempat yang tertentu. Tapi dalam tarekat, orang mengingati Tuhan pada tempat-tempat yang tertentu. Dan zikir cuba nak ingat Tuhan, dan semayang cuba nak ingat Tuhan. Luar semayang maka putus hubungan dengan Tuhan. Bila luar daripada zikir, terputus hubungan dengan Tuhan. Bila di mana orang syariat dia akan memparakkan agama itu dalam suasana tertentu, adapun orang tarekat dia memparakkan Tuhan itu dalam keadaan tertentu. Beza tak? Nak cerita dosa batin tu kan, dosa batin. Dosa batin di mana? Dan tenaga batin pun kuat. Yang kau beri kopi jantan nanti sebab pandai habis. Sampai kadang-kadang kau pergi restoran besar ni, kau pergi kat dapur dia. Ya Allah, jenis kopi macam-macam, berbatik-batik dinding orang belakang tu. Macam-macam kopi je. Nampak macam mana? Betul. Perbahasan dalam tahqiq dengan tasawuf antara orang belajaran Sufi tu, Sufiyatul Ausliyah dengan belajaran Tariqatul Sufi, ini berbeza. Antara kerohanian dan kebatinan dibahaskan dalam bentuk macam ini. Istilah orang Melayu batin dibarengi mengkayat dengan masalah nafsu. Dia tak berkait dengan masalah kerohanian. Dia biasa ni. Itu dapat Tuhan faham. Maka orang yang ada tidak menyadarkan juga hal maqam daripada dirinya, pada dia telah dipanakkan daripada segala maqam dan darjat. Bila tak ada kata orang yang ada tidak menyadarkan hal dan juga tidak menyadarkan hal dan juga maqam. Apa cerita ayat? Dia tak menyadarkan hal maqam ni. Jangan buat muka berkerul, cikgu Jalil bertakut dengan tadi.
Ayat tu kau faham ke betul-betul? Menyandarkan hal dan maqam. Satu-satu. Maka orang syariat itu dinamakan dia berbahas perjalanan dia ilmu. Maka orang ahli tarekat itu perjalanan dia dalam bentuk hal. Perjalanan ahli hakikat itu kedudukan dia pada kedudukan maqam. Apa maksud maqam? Maksudnya sabar. Orang tu ada ilmu sabar. Ada reda. Orang tu ada ilmu reda. Keadaan syukur. Orang tu ada ilmu syukur. Tapi dia tak bersyukur. Dia sekadar ada ilmu. Ada orang nikmat dia bersyukur. Bila dapat nikmat dia bersyukur. Bila tak dapat nikmat dia bersyukur. Ini cuma kedudukan hati dia tu orang yang mempunyai hal ni, masuk pakaian dia hal. Orang yang mempunyai hal sabar. Orang yang hal syukur. Adapun maqam, keadaan orang macam ni dapat nikmat pun dia syukur, dapat balak pun dia syukur, tak dapat pun dia syukur, dapat pun dia syukur. Yang mana orang ini berpakaian 24 jam dengan pakaian syukur, dinamakan maqam. Kalau tidak bersyukur, hal syukur. Kalau syukur, tahu ilmu syukur tapi tak bersyukur, sekadar ilmu dia dapat. Okey. Yang terbaik tadi bila syukur, kemudian dia buat amal yang soleh. Syukur saja. Jurul Al-Qur'an. Habis. Dia tidak akan menyandarkan hal, maksudnya kedudukan perjalanan dia. Kenapa aku di dalam muraqabah kejap kekal, kejap tidak, kejap kekal, kejap tidak, kejap dapat, kejap tidak, kejap dapat, kejap tidak. Dan kedudukan maqam, kenapa masih lagi aku belum terpakai dengan keadaan kedudukan macam ini? Kenapa aku tak pernah tenggelam dalam kedudukan maqam? Kenapa tak tenggelam dalam muraqabah dalam melihat kedudukan maqam? Tak tenggelam, tak dapat. Dia memikirkan dalam keadaan demikian. Dia tenggelam dalam bab itu, dalam keadaan urusan tafakur tentang perjalanan hal keadaan diri dia yang masih belum berpakaian kedudukan maqam. Faham tak tu orang tu? Hal tu nombor 2, maqam tu nombor 1. Kenapa dia duduk pada martabat yang kedua, tak duduk pada martabat yang satu? Kenapa dia antara makna yang pertama terbaik adalah maqam. Yang kedua, maqam artinya yang 24 jam berpakaian dengan syukur. Saya bagi contoh satu sifat, dia semua sifat begitu. Yang kedua, hal orang yang kejap-kejap syukur, kejap tidak, kejap syukur, kejap tidak, kejap syukur, kejap tidak. Ilmu adalah pun orang yang hal keadaan awam tentang syukur. Maka nisbah bila kau tengok, engkau pandang kekurangan keadaan kedudukan pakaian hal kau dan pakaian maqam kau. Bila hal nak bertukar pada maqam, bila martabat tu nak bertukar daripada martabat yang kedua pindah kepada martabat yang terbaik yang nombor 1. Tengok keaiban pada diri. Selagi di antara kau belum, selagi di antara amal kau itu belum masuk peringkat yang awal, di mana di antara zahir kau belum menunjukkan di antara pengabdian kau, pengkiblatan kau, hal keadaan tertumpukan kepada Baitullah, di mana Baitullah hadapkan zahir kau kepada Baitullah. Baitullah itu merupakan hati bagi orang yang mukmin. Dan pada ketika batin kau hal keadaan beramal, dia tumpu hati kau kepada tafakur. Adapun di antara hal keadaan pada ketika kau duduk dalam keadaan satu makam di mana kau beramal, di antara di mana pertumpuan kau berlaku kepada dua mata hitam kau, di mana tumpuan kemuncak daripada amal dikatakan pada ketika itu pertemuan antara dua mata kau. Pada kedudukan alil hakikat di mana? Pada antara yang ada pada mata hitam, sekadar dia membalikkan saja, tak perlu ditemukan. Tetapi bagi golongan ahli makrifat, dua mata hitam itu ditemukan pada ketika itu, maka berjumpalah di antara garis panduan titik nokta. Noktatul ini merupakan titik untuk buka masuk kepada kedudukan pada masuk Hadratul Qudsiyah, hadrat kesucian Tuhan. Allah Akbar. Ada orang disampai kampung Ustaz Asmola. Ada orang dia sampai kat laman Ustaz Asmola. Ada orang dia pernah masuk sampai Serambi Ustaz Asmola. Ada orang dia sampai hakalan pada ketika sampai dalam keadaan ini Ustaz Asmola. Ada orang yang hakalan dia terus dapat pegang Ustaz Asmola, dapat duduk dengan bersama dengan Ustaz Asmola. Itu peringkat masuk akhirat. Beza tu. Nampak tu? Dia dah ada orang kata hadrat yang paling rendah, maksudnya hadrat yang paling rendah yang kau dapat apa dia? Hadratul Muraqabah. Di mana Hadratul Muraqabah? Bila kau tengok keadaan diri batin kau, keadaan diri kau pada ketika itu, hal keadaan ternapi dia pada peringkat itu daripada segala jihad atas bawah, depan belakang kiri kanan, maka di situ baru masuk pada kedudukan makam, masuknya pendaftaran, baru nak daftar dalam hadrat ini.
Bila gerakan yang di luar dan di dalam itu berselisihan, berlaku faqiah, di mana di dalam berlaku di atas terjadi amalan ketuhanan, yang di luar itu hanya kadar memandang-mandang saja, walaupun di luar itu hanya memandang-mandang hakikat daripada ketika itu. Menterjemahkan mata yang batin melihat keadaan yang batin melambangkan suasana pada kedudukan yang batin di dalam zahir. Ada faham tak? Dia sebenarnya yang jadi payah ni kau datang. Kalau kau tak datang, jadi tak payah. Kalau duduk kat rumah kena roti canai, isap rokok sikit lebih kurang macam dayak tempat serapang, bangun. Orang isap rokok boleh faham, kau tak isap rokok tak faham. Dia isap rokok. Ni mantik, bukan hukum. Tiap hari pun mantik, istilah mantik gitu kan. Kong betul. Kau isap rokok lah, dia isap rokok betul. Maklum baik isap rokok, tak betul. Mantik tau, tak betul, mantik ni tak betul. Dia pakai lagi akal ni, betul. Kalau bini pun tak kasih kahwin dua, syukur. Dia kasih kahwin tiga, betul je. Faham? Saya tak setuju apa kahwin dua. Dia setuju kita kahwin tiga. Kan gitu. Faham? Oh, memang saya kata istilah mantik psycho. Jangan macam dia ambil daripada perangai lah. Dia budak kecil tau, dia mau nak jalan, budak kecil nak berjalan. Kata kalau kau anak-anak kau dah besar, lepas tu bini kau ni tanpa tergatal. Anak tak nak, tapi nak beli lagi. Gatal lah tu. Nenek-nenek ni dia beranak dah tak boleh, tapi dia nak beli. Kau nak anak kecil, beranak lah. Tak salah-salah anak, kata kau pergi ambil buat apa? Ada waduh tu. Faham? Sunyi rumah dia, tak ada, beranak dia, bandul. Tapi tak dia ambil dia cucu. Dia bela dia cucu, dia bela cucu. Kalau kau ambil ilat. Kau ambil ilat, yang dia bela dah dia kata, yang dia bela budak kecil, yang dia bela cucu. Kalau nisbah kau cakap macam tu, kau agak-agak kata, oh sayang cucu nenek. Bila dia cakap, sayang tu ada satu je tuan-tuan. Untuk hati yang satu. Hati tu ada satu sayang. Kalau dia dah kata sayang cucu, makna atuk dia tak nak. Isbat sesuatu, nanti sesuatu. Ada kala dia nanti sesuatu, dia nak isbatkan sesuatu. Benda tu pernah tengok, tak ada satu benda yang cantik pun. Maknanya keadaan pada itu, dia menafikan semua pada ketika itu. Dia nafi habis. Ada yang nafi, tak boleh nafi semua. Tak ada. Semua tu benda tu tengok. Oh ya. Dia ada satu benda tu ada putih, yang satu lagi tu yang mana tu ada hijau. Yang hijau tu semua tak boleh pakai. Aku tengok tak baik. Walaupun dia tak cakap putih baik, tapi dia isbatkan putih. Memang kek lah. Kalau kau boleh tangkap atau guna perkataan dalam setiap kalimah, kau boleh terbalikkan lebih cepat boleh. Apa yang aku cakap tu boleh terbalikkan. Aku tak boleh. Tapi bila kau tak pandai terbalik, dia kena ulang balik dah. Dia akan ulang balik. Dan dia macam ikam. Dia akan ulang balik. Dia ambil apa mantik dia sebalik kalam. Ini kaedah dia. Yang kita belajar ni sekarang ni cermin awal dulu. Cermin ni memang terbalik. Tunggu dibuka kali kedua besok, kita akan balikkan cermin. Yang di situ baru dibuka dia hakikat. Kalau tidak akan dibuka, ada betul. Kau kalau kenyat mata, kalau kau kenyat mata kau dalam cermin, yang terkenyat mata ni. Kenyat mata kau ni. Yang terkenyat mata ni. Kau kenyat mata kanan, dalam cermin, ada balik yang kau tengok tu terkenyat mata ni. Buat nanti tu. Kenyat mata kanan nampak mata kiri. Itu cerita yang kau nampak. Bila kau nampak, kau takkan betul kan itu ni. Kecuali buakak lagi satu bab yang akan datang. Pasal lagi satu cermin. Kau nampak cerita. Kau tak nampak. Ini cerita dia bahas gini. Dia bahas apa yang dasar gini yang nampak bercakap daripada kerohanian kau. Nanti dia akan betulkan balik.
Di sebalik lemah kau tu ada pertolongan, di sebalik kekuatan kau tu ada perlindungan. Ada betul yang berlindung. Di sebalik lemah kau tu, di situ ada kekuatan yang Allah bantu dekat kau. Di mana dalam keadaan tak apa-apa kau rasa dalam keadaan diri kau tak bermain. Bila kau mengaku surrender dengan Tuhan kau tak bermain pada ketika itu, yang itu satu nikmat. Tapi bila kau berdirikan satu ibadat pada ketika itu, hal keadaan kau terlupa hal keadaan diri kau, kau mendakwa di atas ibadat. Dalam ibadat kau ada terlindung, dalam tak ibadat jumpa dia ada bantuan. Boleh faham tu ayat? Kita kau boleh dari sini. Mahal saudara hendaklah kamu melihat kekurangan dirimu, mengasihi hati dan mengasihi dirimu dengan amal ketaatan dan akhlak yang indah. Amal banyak buat amal, tapi yang cantik yang Tuhan pandang adalah akhlak. Dan akhlak tak akan terlintas melainkan daripada sentuhan jiwa, daripada sentuhan rohani. Dan rohani tak akan tersedak kecuali tak akan terhakan, rohani tidak akan membentuk, tak akan terbentuk pada ketika itu melainkan dengan jalan ilmiah. Dan jalan ilmiah akan seluruh jalan ilmiah dan terbentuk kerohanian tak akan berlaku kesemuanya melainkan di atas dasar dua. Yang pertama atas riak dan takabur, yang kedua atas kasih kepada Allah. Kau faham tak ayat ni baik? Macam ni lah baik. Macam inilah. Engkau ni imam. Imam mana sembahyang? Imam sembahyang ni kena duduk betul. Mana faham betul etikat betul. Kalau kau nak jadi imam, kau jangan sekali-sekali masuk barisan. Memang tak sah. Kau mesti keluar barisan. Kalau kau jadi imam, duduk dalam barisan tak sah. Kau kena keluar pada depan. Faham tak? Kena keluar pada depan. Memang kau ni bukan barisan nasional. Ini sah. Sab semayang itu. Aku cinta sab. Bila tak ni kata kalau tak ni kata kau jadi imam. Tiba-tiba ada kenduri arwah orang jemput kau. Bila orang jemput kau, kau pun pakai baju Melayu besok je baju. Kemudian lepas tu baju tu pula ada tilalat pula. Kebetulan kau duduk kat orang gabun, kau cantik baju kau titik-titik ikan mana kau dapat baju ni tak apa. Kemudian pakai songkok membodoh je. Pakai rokok kopiah yang buat pergi kebun. Roti-roti dan naik angin. Sifat yang menunjukkan tawaduk. Tapi ini perangai ahli neraka kata Rasulullah. Dia menzahirkan sifat yang baik tapi dalam keadaan hijab. Pasal dia seorang imam, dia tak patut berpakaian demikian. Dan seorang imam dia tak boleh tawaduk dan tak boleh duduk pada tempat yang bukan pada tempat dia. Bila dia meletakkan satu imam tak meletakkan tempat pada diri dia, menandakan dia berlaku riak dalam setiap perbuatan dia. Dalam keadaan dia nak menunjukkan orang dengan sifat tawaduk, nak menunjukkan orang dengan sifat zuhud, dia nak menunjukkan orang. Yang ini perangai ahli neraka. Tawaduk yang melampaui batas mewarisi pada tawaduk yang melampaui batas dia akan mewarisi pada ujub dan juga riak. Tawaduk tu ada had dia tuan-tuan. Jangan kampung aku pakai serban kat rumah tu ni dia. Dia buat wuduk. Suruh buat tahlil. Suruh baca doa, dia pun baca doa. Cara dia baca doa betul memang bodoh, bukan dia buat-buat. Yang ini murakab, jahil murakab tuan-tuan boleh. Jahil yang bersusun, orang macam ini kopiah atas kepala batik kafir baik. Jangan sekali-kali kamu menghias diri kamu dengan sesuatu yang pasti akan musnah yang hilang, kerana kamu akan menjadi orang yang tertipu seperti mana yang terdahulu yang ditipu. Okey? Dia nak cerita bab tu, dia nak buka bab sebelah tu, cerita sebelah kita ambil sikit. Dan pasal kalam yang ini yang paling panjang tuan-tuan, dia yang panjang. Di antara man tazayyana bi zahiri fa huwa maghrur, artinya orang yang berhias sesuatu yang hilang dunia maka dia adalah orang yang tertipu. Engkau ambil dunia ambilkan perhiasan. Dunia tu bahkan hilang tapi kau jadikan dia perhiasan. Jadikan kau ghurur, orang yang terpedaya. Engkau hiaskan dunia kau dengan cantik-cantik. Itu. Engkau mengatakan bahawa dunia ini akan panak, tapi engkau buat rumah siap piling untuk hidup kekal. Engkau mengatakan bahawa rumah yang di antara dunia akan binasa, tapi engkau mengumpulkan harta seolah-olah dalam keadaan untuk meletakkan hari kehidupan yang terlalu panjang di atas dunia.
Engkau mengatakan ini cerita dalam kaifatan kam ta'ajjuban, maksudnya kam ta'ajjuban ceritakan bahaskan tentang hadis kursi. Allah mengatakan ma'ajab tu betapa di antara aku pelik dan hairan keadaan manusia. Dia tahu dia akan kena hisab tetapi dia banyak mengumpulkan harta. Dia tahu bahawa dunia akan binasa tetapi dia membuat kediaman yang bentuk kekal di atas dunia. Dia tahu bahawa itu 10 perkara ni kalau kau tak boleh jawab, menandakan doa tu tak akan mustajab. Ini dialog yang berlaku kepada Abu Sufyan dari antara Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala ketika dia berdialog dengan Malik bin Dinar. Dia kata setelah aku bermohon, kata Malik bin Dinar, aku bermohon dia berpuluh-puluh tahun kepada Allah Ta'ala tapi aku tidak nampak di mana jalan mustajabnya. Maka jawab Sufyan As-Sauri antara ulama Sauri. Ulama Sauri itu Sufyan As-Sauri. Yang burung cium dia tu burung mati akibat kekuatan nur yang ada pada diri dia. Macam pokok yang dipanggil oleh Rasulullah, mati lepas tu sebab kekuatan nur Rasulullah. Mati pokok tu mati. Bila tak ada kata di antara Allah misalnya, kalau di antara kata di antara Sufyan As-Sauri bahawa sesungguhnya Allah menyatakan dalam hadis kursi, bagaimana di antara kamu merasakan di antara doa kamu boleh mustajab. Aku pelik kata Tuhan yang manusia dalam keadaan dia tahu mati tapi dia tidak membuat persiapan terhadap mati. Kalau kau yakin pada mati, kau tak buat persiapan pada mati, maka kedudukan kau cara kau beramal tu, kalau doa tu ditolak akan tak dipakai. Memang Allah dah menyatakan di antara 10 sebab doa itu ditolak. Pasal bahan cakap tak suruh fikir. Ini berlaku pada manusia dan tuan-tuan. Tinggalkan. Siapa menyangka bahawa perhiasan dunia ini akan hilang dan juga terhapus adalah perhiasan siapa yang menyangka bahawa perhiasan dunia yang akan hilang dan terhapus ini adalah perhiasan yang sebenar, maka dia adalah orang yang tertipu dan terperaya kerana terpedaya kerana dia tetap tidak akan kekal bersama. Semuanya akan binasa. Yang tinggalnya adalah di antara yang kekal yang disebut di antara dalam Al-Quran itu benda yang ada di atas dunia yang tak ada ke akhirat. Salah satu dia boleh Sidril Mamdud, emas, perak, permata, zamrud. Itu barang yang ada atas dunia yang akan ada di akhirat. Yang ada atas dunia emas, tapi nilai dalam bentuk tak sama. Dalam bentuk dia tak sama. Istilah dalam bentuk macam tu. Apa yang Tuhan haramkan dia merupakan yang dihalalkan dalam syurga. Allah haramkan pada wanita, untuk wanita, tapi Allah akan halalkan bidadari. Berpuluh-puluh, gatul-gatul bidadari itu akan datang. Allah haramkan mengikuti pada nafsu, tapi Allah akan tambah 100 kali ganda kekuatan nafsu bagi ahli syurga. Allah haramkan manusia arak, tapi diberikan satu arak yang arak itu semakin banyak diminum semakin mabuk dia dengan ketuhanan Allah, lazat dengan ketuhanan Allah. Allah haramkan dia apa benda yang Allah haramkan atas bumi ini merupakan satu ibtilak. Pasal di akhirat besok apa yang diharamkan semua dihalalkan dalam syurga. Faham? Tuhan kasih sabar. Kau tengok perempuan sabar. Besok bila lepas kalau kau boleh sabar dekat akhirat Allah akan kurniakan. Sekumpulan lelaki mukmin itu dikurniakan 70 hurul ain bidadari di kalangan sunni, 36 di kalangan dia keadaan yang second. Allah. Lepas tu Allah hidupkan bini kau ada duduk. Oh masa tu dia jadi bodoh, tak reti dulu. Atas dunia ni dia bodohkan hukum Tuhan. Oh dekat akhirat besok tengok Tuhan berbangan tadi. Bini kau 100 pun dia buat tu. Bini abang dia. Assalamualaikum. Istilah Allah tarik benda tu semua Tuhan tarik. Atas dunia ni makruh makan makanan yang berwarna-warni, sekurang-kurang jenis makanan dalam syurga 40 warna yang ada. Engkau nasi hujan panas berapa kali? Hijau, kuning, itu hujan panas lah. Yang putih itu putih. Bila kau nampak perangkap ini, orang nampak perangkap ini, benda yang tak dikasih atas dunia, benda itu dibebaskan di akhirat. Nak ceritakan, memang diatur 2 jam 20 minit waktu akhirat atas dunia. Ini sekadar darul itilak, tempat ujian. Itu macam kau dalam ihram lah. Dalam ihram sebenarnya cerita pakai minyak wangi haram ke? Tak ada lah haram ke? Tarik rambut haram ke? Tak haram. Yang haram ke tarik rambut orang? Bila kau tengah-tengah nak cium Hajarul Aswad, tiba-tiba ada orang kau pun tarik rambut dia, kau keluarkan kau cium. Yang itu jatuh haram, tak boleh. Maknanya dalam ihram tarik rambut tak boleh.
Tarik janggut tak boleh. Memburu tak boleh. Cabut binatang, cabut pokok tak boleh. Benda tu haram ke kalau luar daripada ihram? Tak haram, tetapi dia letakkan benda tu ujian untuk benda ketika kau pakai baju tu aja, ke benda ni kau tak boleh buat. Lepas daripada tu, kalau ada terlacut apa semua tu, dah lepas pada musim dia tu, apa kau nak buru pun boleh. Kau nak buru Arab pun boleh, kau nak buru apa siapa pun tak ada masalah. Kau nak cabut Kaabah pun tak jadi masalah. Kalau tak dia kata, tapi dalam ihram tak dibenarkan. Pasal ketika kau pakai ihram, kau masuk dalam bab tu, maka ujian tu dah selagi ihram tak terlacut, kau dalam ujian. Pakai minyak wangi tak boleh. Minyak atar lagi tak boleh. Minyak wangi tu cakap Arab, cakap Melayu. Akar tu cakap Arab. Kan kau baca dalam Al-Mazadi, Antirillahumma qabrahul karim. Perwangikanlah ya Allah makam yang mulia ini, Rasulullah. Antiril, kau perkataan Antiril itu perkataan apa? Mazadi. Ini kita buat bulan Mazadi nak. Kalau kita nak berjanji, aku ingat suara kau, kalau pergi majlis bertunjang pun tak payah potong, rambut budak kita cabut sendiri, duduk semua duduk. Ingat suara aku dia musisi dia tahu. Rambut budak kita cabut sendiri, kita cabut sendiri, tak ada apa benda nak dijumpa dia pun tak. Ini kan bagai-bagai di antara ini bagaikan bayang-bayang yang hilang pada hari ini daripada muda keesokan wujud akan hilang daripada orang lain, maka tak salah itu kamu akan menjadi orang yang tertipu. Engkau duk bela umpama bayang-bayang. Berapa lama kau boleh simpan harta, satu masa ketika dia akan hilang. Umpama bayang-bayang, setakat pagi je makin umur kau bayang-bayang tu menceritakan harta dan nikmat dunia. Al-Zilli, apa kata Al-Zilal? Inilah tuan-tuan. Kalau orang tablet kata, baik tuan-tuan yang mulia. Ini tuan-tuan yang mulia. Orang tablet lah, orang tablet ni cakap dia penuh adab. Dengan lagi satu ni, bodoh. Orang tablet kalau cakap, ini tuan-tuan yang mulia, kita semua dia akan mana ilahi Allah, Rasulullah. Kita keluar tiga ni tuan-tuan. Sama-sama kita hebat. Tablet kita tu. Cantik, lembut. Di matahari. Ini pagi bayar kau. Dia datangkan bayar kau begini. Bila naik pada pagi. Bila dia naik pada tengah hari, ketika pertengahan, bayar kau nikmat kau akan hilang sikit. Ini umur kau dah 40. Bila kau masuk pada umur 60 tahun, nikmat kau akan dipanjangkan lagi. Dan akhir tu, saat akhir, orang tua-tua ni dah maksudnya dah petang, nikmat bayang-bayang dia akan panjang. Dia duduk sini, kepala dia dekat pintu tu, dia selalu bayang-bayang. Maknanya dia makin tua nikmat ni makin banyak. Kata je lah orang tua ni. Dia tak payah bekerja, tak payah apa, nikmat datang makan gini, makan begini. Bini buat air tawar sikit marah, manis lebih pun marah. Kau terlampau banyak nikmat. Istilah kita tak, dia kata makin tua bayang makin panjang, makin petang bayang makin panjang, nikmat makin banyak. Kejap lagi malam kan hilang. Gitu. Apa nikmat yang kau boleh buat kekal? Lepas tu ambil sebahagian daripada nikmat. Apa benda yang kau ambil? Ambil ini benda tu kalau kau nak infak bagi dua dalam bentuk makan mari lebih daripada ada shopping kau tak dapat, nak duduk makan sidik sana orang makan kau tak dapat. Tapi perempuan kau ambil ras perempuan jalan paling basat pun 10% lah. Maksudnya kalau kau dapat duit RM99 tu kau berjalankan atas diri dalam bentuk halal, kau akan boleh pahala. Yang 10% ni khusus kau buatkan di antara saham yang kau letakkan di akhirat. Balik dekat masjid untuk akhirat kau. Balik dekat masjid 10% untuk akhirat kau. Jangan kau kata 10% tak ada makna. Besar pada perjalanan ahli kubur tu. Tinggalkan saja. Maka dia kata keesokannya apa? Jika kamu menghadapkan kepada negeri yang kekal abadi, nikmat perpanjangan kerjaan yang amat besar tanpa mengerjakan amalan ketaatan dan berkhidmat kepada Allah, apatah lagi kecelakaan dan kerugian sepertinya, engkau terus pegang kepada di antara negeri akhirat. Kau tengok nikmat yang kekal, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal bagi kamu. Akhirat tak ada kematian. Tidak ada mati selepas daripada itu. Dia duduk dalam keadaan penuh nikmat. Lepas itu Allah nak jadikan manusia apa? Itu hak Allah. Dia nak jadikan kau batu dalam syurga sentiasa berzikir kepada Allah. Itu hak Allah. Kau jangan fikirkan dalam bentuk macam tu. Pasal ada kali ni bila kau kena tekanan nafsu yang ada pada hari ini,
cantik ni bila dah duduk dalam syurga, Allah kembalikan balik kepada anak. Oh, cerita ayat tu tuan-tuan, Allah faham ada nafsu manusia. Nafsu manusia ni kalau tak ada kata dia senang ke, dalam waktu senang, dalam waktu susah, dalam waktu perang pun, macam mana pun keadaan dia tak ada anak dia dekat ketiga tu. Tapi Allah letakkan syarat. Kalau tengok dalam satu dalam satu ukhdud, dalam satu ukhdud, kita boleh tengok ayat tu dia Allah menceritakan hari yang mereka itu dalam keadaan bergembira dan duduk dalam syurga pada ketika itu, hingga bertemulah keluarga-keluarga mereka dengan keadaan anak-anak mereka dan ibu bapa mereka dengan keadaan penuh dengan gembira. Pertemuan anak beranak itu dalam penuh nikmat, dalam bentuk macam tu, nafsu kau memikirkan anak aku dekat mana. Tapi kalau kau beriman, anak kau beriman, pertemuan itu tetap kau akan aturkan. Kalau anak beriman, kita beriman. Ayah, tuan, tinggalkan dia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatir wal muqantarati wal zahabi wal fidda wal khayli musammati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Betul tak? Bila aku tunjuk, maaf, maknanya dah berhenti. Padahal bukan berhenti hujung, kau berhenti tengah. Kesian. Nak buat macam ni. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat, dihiaskan dengan jadikan manusia. Perkataan al-hiya, hub, zuyyina, diperhias, maksudnya diibtilakkan, diujiankan, dijadikan indah kepada manusia. Itu kesukaan kepada benda yang diingini oleh nafsu, yakni syahwat. Syahwat undang dia dengan penuh keinginan hingga menimbulkan keberahian. Bila dia pandang di antara terhadap syahwat dia terhadap anak dia, lalu dalam keadaan dia ada berahi bagaimana nak cari duit, nak kayakan dan nak senangkan anak dia. Bila dia pandangkan pada kenderaan dia, timbul pada kegairahan dia bagaimana nak carikan kenderaan dia yang paling canggih dan juga mendapat pujian dan sanjungan daripada orang lain. Syahwat yang membangkitkan. Kalau perempuan sampai menelitkan air mazi, kalau tak dia kata dalam keadaan kenderaan, dia akan habis-habisan mengeluarkan duit hingga keadaan menghabiskan duit untuk backup kenderaan kereta dia. Kalau tak dia kata pada kebun dia akan jaga dengan penuh teliti hingga dalam keadaan batin dia 1% pun tak ada urusan dengan Allah. Ini peranan syahwat. Macam mana Sayyidina Ali dia tak boleh tengok orang perempuan. Faham? Tengok. Duduk dengan bini, duduk petang-petang main tenung-tenung mata, dua-dua letak. Ya, kecil manis dua-dua. Sekejap-sekejap tu. Sekejap-sekejap tu. Siapa yang kecil manis? Macam mana? Silap, aku tinggi-tinggi tak ada. Kerja manis tak ada, darah tinggi tak ada, politik sekali tak ada. Paling selamat tak politik sekali. Saya tak layak nak pergi cek doktor. Kalau doktor cek aku pun dah sabar. Ini dia nak suruh aku pergi cek doktor. Apa pun nak cakap kan? Saya ni ada darah tinggi doktor, bila saya suruh cek doktor. Main tenung-tenung mengantuk. Lepas tu terserut. Dia tanya, apa tidur? Tengok bini dalam keadaan tak ada kegairahan. Bila tengok amoy kang, kencing mani kau turun sampai 3. Tadi 27, tiba tengok amoy turun 3, kencing mani hilang. Terus jadi kencing kawak. Dia tengok syahwat dia begitu. Bayangkan. Engkau faham di antara alat yang dipakai. Alat pakai ni kau kena faham. Alat ini kau nak kena gunakan pada kerohanian. Engkau tengok amoy, takkan boleh meleleh air masi kau ala baik kecuali kepala otak kau membayangkan apa yang ada kat amoy. Bau ditakak leleh macam kalau. Ya betul ayat aku ni. Engkau tengok amoy, kita tak ada apa. Amoy lah dua je biasa. Tapi bila kau tengok, kau jalankan roh kau berserta dengan tafakur. Bila tafakur, keadaan pada ketika itu kau mentasawurkan kedudukan amoy yang lebih canggih daripada itu. Hingga dalam keadaan habis terus dalam keadaan meleleh air masi pilihan keadaan itu. Ini alat digunakan dalam tafakur, jalan kerohanian. Kau tengok langit, kau ajukan pemikiran, kau bangkitkan zauk, rahsia akan buka. Macam mana cantik kegairahan kau, dapat syahwat kau ketika lazat asyik kau, asyik keluar air mani ni asyik, keluar air mani ni lazat. Beza asyik dengan lazat, dia ada beza.
Ada beza tak ada beza? Allah. Nak bertanya takkan nak mungkin. Ada perbezaan di mana asyik, di mana lazat lain. Kalau nak tanya asyik yang lebih dalam, tanya Lina. Lina hangat lagu dia asyik ni. Lina hangat. Dululah, sekarang dah tua Lina hangit. Asyik dalam keasyikan meluar air mazi dan kelazatan pada keluar air mani. Bila tak dikata kau tengok pada amat, tak akan keluar di antara keasyikan terkecuali kau keluarkan tafakur kau. Bila tafakur keluar pada ketika itu kau duduk dalam keadaan kau teroka kedudukan Tuhan di antara batin dia. Pada ketika itu kau dia menimbulkan suasana ketika itu dia menimbulkan satu bayangan kelakuan yang luar daripada jangkaan akal. Begitu juga bila kau tengok pada langit, maka kau loncatkan pada tafakur kau. Lalu di antara zauq kau membayangkan sesuatu di antara hak kerasian Tuhan. Otomatik pada ketika itu dalam setiap pemikiran kau menambahkan lagi keasyikan kau dengan Tuhan kau. Benda itu alat yang digunakan dia sama, tetapi oleh kerana nafsu ambil lebih awal, hubbul syahwat. Maka tu dikata yang meletakkan kegairahan kuat, hubbul syahwat itu. Syahwat tu pun dah cukup. Bila masuk perkataan hubb, yang pertama minan nisa, daripada golongan perempuan, paling kuat di antara syahwat. Tuhan letakkan perhiasan. Tuhan letakkan. Ini ayat dalam PK, cerita natijah ayat ini amalan tasawuf, tetapi penghayatan zahir ayat ini dia merupakan pada PK. Allah hiaskan dunia ini, Allah jadikan emas itu perhiasan bagi perempuan, dan Allah jadikan dunia ini berbeda perempuan itu perhiasan bagi dunia. Ini siapa yang tak boleh buat? Faham? Oh, perhiasan dunia ni apa dia? Perempuan. Orang lelaki peranan dia batu nisan dunia. Allah letakkan. Bila Allah letakkan perhiasan, kau jangan nak bangga kata perhiasan. Dia merupakan sempadan bagi orang lelaki. Nak menceritakan dalam perjalanan kau ke atas dunia ni, kau jaga dua perangkap yang akan berlaku. Yang pertama, emas dan juga emas perhiasan bagi perempuan, perempuan itu perhiasan bagi dunia. Bukan ditujukan kepada perhiasan dia pada perempuan itu sebagai perhiasan dan emas itu sebagai perhiasan. Nak bagi tahu bahawa emas dinatijahkan dia dengan harta dan nikmat dunia. Ada perempuan yang bersabit dengan permasalahan syahwat. Cinta dalam bab kesukaan dunia satu bab, cinta syahwat terhadap perempuan satu bab. Dua bab yang bercanggah. Sebab tu zikir dia maqam, kedudukan zikir bab 7 di lain tempat. Cinta harta dengan cinta perempuan dia tak sama. Tak sama. Memang tak sama. Bila Allah dah mengatakan, bila dia mengatakan yang ini perhiasan, maka jalan pemandangan mata hadis sani kau jangan menoleh kepada di antara benda-benda yang disebab ini yang dia tersebut dalam ayat ini. Menandakan kalau kau toleh saja salah satunya, nescaya syahwat kau akan timbul keinginan kepada ketika itu, kepada apa yang disebut dalam ayat ini. Nescaya keadaan kerohanian kau akan berpaling daripada Allah. Ini ingatan datang daripada Allah. Faham? Contohlah orang tua-tua ni. Orang tua-tua ni kadang-kadang tak tua sangat lah, 40 tahun, 40 tahun boleh tahan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kadang-kadang dia minum teh kedai, minta air panas ni dah. Orang ingat tahu, arak apa tu ni memang rumput di kurung tongkat ni dan kunci di baju sini. Jahat. Ni abang tuan-tuan jahat. Depan orang minta air kosong, rupa dia bancuh belah-belahan. Tongkat ni dia bancuh belah. Ya, boleh tengok dah. Lagi satu tau. Ni masa zaman kisah zaman Rabaja. Kau ingat bank rakyat masa dulu dekat Kona, dekat Basken. Mula-mula dekat Kona, kat surat orang jual kasut. Itu kan gaji nama Lino. Indonesia ini bagus pak. Saya sudah bawa gini. Ini bagus, ini minyak ni bagus, ini. Kan bagus sekarang. Ini orang tua ini pusing. Alhamdulillah. Bang, aku diam dia, duduk di jongkok. Sejak nanti awak dah tak ada. Cepat-cepat, bungkus. Buat. Malu pula nak ubah dah ni. Istilah perkataan kau tengok sampai ketua nak mampus pun pergi belat dia pergi ke situ lagi. Itu bahasa aku tu. Jangan marah.
Kalau dah peringkat dah tua macam tu, kiblat kau tak pergi ke situ, tak ada pergi ke lain. Kalau antara kiblat kau pergi di antara dua perkara, ke situ juga matlamat dan ada tuju kau pada peringkat itu, kau bukan daripada kalangan pilihan. Memang kau hamba syahwat, hamba waras, hamba perempuan. Saudara kita tasawuf cakap itu tuan-tuan, bukan cakap saya tu. 40 tahun dah, umur 60 tahun, 70 tahun, dia tak memikirkan bagaimana hal benda yang nak dipanjatkan kerohanian dia belum lagi keluar nak dimanjatkan pada tangga hadrat ketuhanan, tapi dia memikirkan bagaimana dalam keadaan nak meletakkan kekuatan tenaga batin dia dinampak andal ketika umur 60 tahun. Dia isteri dia merasakan, oh, ada lagi kiblat orang tua-tua dalam nisyah ni macam tu tuan-tuan. Maksud dia kata hubul nisya' dan hubul syahwati minan nisa'. Ayat pertama musuh ketat itu adalah siapa dia? Perempuan. Lepas tu perempuan tu letakkan di antara, bahagi tu saya bagi contoh lah. Kalau tak ada kata, mereka tak ada kata apa di antara kabel yang paling kuat, kau cocokkan kayu, kabel tak jalan current, tak ada kena current kau pada ketika. Tapi kalau kau cocokkan di antara tembaga ke besi, dia akan short pada ketika tu. Apa kabel yang paling kuat mengalirkan aliran syaitan, current syaitan ini kepada laki-laki? Perempuan merupakan antara tali baut dan kabel yang paling kuat dalam memusnahkan laki-laki. Firaun yang garang tu kena usah janggut habis tu. Nabi Musa tarik janggut dia, Nabi Musa tarik janggut Firaun, marah dia pada itu. Nak dibunuh. Dipujuk oleh Sayyidatina Asia. Habis. Ada. Bal'am ba'ura yang tapak tangan dia tak boleh mendadak ke langit, terbuka pintu langit. Orang ulama yang doa ni mustajab pada zaman Nabi Musa binasa dengan sebab pujukan isteri dia dan anak-anak dia dengan perempuan. Bani Israel yang gagah bila mana Bal'am ba'ura menyediakan di antara dalam peperangan pada ketika itu, perintahkan tentera Bal'am ba'ura ambil orang perempuan Bani Israel daripada gunungan yang gagah-gagah. Belum masuk medan peperangan, tanggalkan baju pada ketika itu. Perempuan dalam keadaan berperang dengan tanpa baju dan pakaian. Berlaku zina pada ketika itu, dikalahkan laki-laki dengan hawa nafsu. Maka Allah turunkan bala Fir'aun, mati Bani Israel pada zaman itu tuan. Ini bahaya. Kau kena tengok bahaya kat rumah kau tu. Kau nak tengok bini kau ni dah kena setan, tak kena setan, kau tengok macam ni. Mak kau kuliah ni tak nak pergi ke? Mak kau ada kuliah kat semua tak nak pergi ke? Dia akan berkata, sudah lah bang, inilah bang, inilah bang, inilah bang, inilah bang. Dan lebih bahaya lagi bini kau ni kadang-kadang dia tak sayang, tapi tidak dia bang, semua bang. Dia semua bang, bang. Bangun tidur belum bersemuka, bang. Dan nak tidur, baju tak pakai, Allah. Lurus tengah-tengah mandi pun bang Allah bertinggi kata dia air Allah dengan semua tazlimnya. Oh, kau tak nampak cara ni. Tengok perlahan-lahan dah tuan-tuan. Kita tengok benda tuan ni dekat rumah tuan-tuan. Tengok betul-betul. Bila ajak dalam urusan dalam masalah kerohanian, dia akan jadi satu lemah. Memang jadi satu lemah. Laki-laki ikut kuliah Rasulullah, dangkut lagi panjang daripada Rasulullah. Bila bini duduk suruh kahwinkan anak, bersanding pada ketika itu, habis cair. Memang setan besar tuan-tuan. Benar. Sampai kadang-kadang setan besar ni kadang-kadang kalau dia nak kahwinkan anak, dia nak bersanding dulu, rajang dulu, jangan jumpa Rasulullah. Bila dia besar setan. Dulu cakap ni benda jemput. Kau jemput tak ada hal benda. Pada aku tak ada masalah. Sejak aku jadi imam lepas tahun 96, bagi aku bermuli satu bani kat aku. Memang satu bani. Kenduri ni bukan satu nikmat. Nak musim Syaban lah. Kalau kat tengah lepas zuhur satu kenduri, lepas asar satu kenduri, lepas maghrib satu kenduri. Tak sempat nak mandi malam, tengok pusat dalam ibadah. Kenyang lepas air. Mam, hajat imam, hajat bapak aku nak jauh. Hajat. Banyak hajat. Kau tengok dari segi bentuk macam tu, kau dah merancang macam tempat yang lepas saya katakan. Kan cerita kita raga-raga tak ada. Dia boleh tunggu dekat sembang tu. Bila Ustaz sekolah datang je, wah dia ada okey-okey.
sampai pukul lagu rock tu kan nasyid bila Israel tak datang lagi bila Israel macam mereka mahu buat yang tak apa dia tukar tak apa bagus kau masih dia kurang-kurang ada lah kau hormat aku tu terima kasih lah. Ditakdirkan tiba-tiba buku aku tertinggal. Bila aku dah keluar balik tu lagu rock dah pasang balik, aku barang pula tertinggal, patah balik, walkie-talkie orang dah tak ada lagi dah. Cukup sial punya nak boleh tahu. Agama tu dia main tipu-tipu macam itu. Gasak lah kau punya pasal kau. Maknanya dia tu perempuan yang juga di antara anak penak. Kau layankan anak tu anak kau beranak tu nama penak. Kau kalau masuk Malaysia 9 memang puas kau kena akal dulu. Faham? Yang anak tu bukan anak kau beranak nama penak. Yang bini kau kat dapur tu tak nak. Faham? Istilah anak penak. Faham? Kau faham istilah tu? Tu orang kata kita, Ustaz, apa hukum Ustaz? Hari raya kita berkumpul anak beranak, kita ambil gambar anak beranak. Tak boleh, haram. Tak boleh sampai kali. Tak boleh gambar, ambil gambar anak beranak. Anak kau beranak kau jangan ambil gambar. Tak pernah sejarah orang ambil gambar anak beranak. Jangan. Berbunuh. Harta benda dah macam tiba-tiba daripada emas dan juga perak, kuda pemeliharaan yang tanda laki-laki yang terlatih pada kuda tu letakkan tanda ni, ada tanda macam letakkan ada tanda bagi orang rescue dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Engkau bela ayam kampung pun kalau ada dah 5-60 ekor, pagi kau makan, bagi dia makan tu pun kau punya lekanya asyik tengok. Kau boleh itik beratus-ratus, bila kau tengok dia makan pada ketika tu asyik memang lalai kau. Tanaman sayur, bila kau dapat semai hari ni dalam 5 hari kau tengok dia tumbuh serentak dalam 2-3 ekor. Lepas tu dia naik serentak 2-3 ekor. Lepas tu memang menghayalkan. Benda yang dibuat dalam keadaan halal. Ini cerita benda bukan cerita dalam benda haram ni tuan-tuan. Ini cerita halal dulu. Lepas tu hubung syahwat dengan nisa letakkan yang pertama. Kalau tak ada kata kau bila tak ada kata sekarang kau ada bini tapi kau tengok perempuan masih bersyahwat lagi, menandakan tak selesai masalah syahwat kau. Maka dia tuntut kau kahwin satu lagi. Tak boleh tidak, memang kena kahwin. Kalau kau tak ada kata kau tak kahwin, kau tengok perempuan yang lain timbul gairah lagi, balik dekat rumah, selesaikan dekat bini. Lepas selesai kat bini, tengok ada hakaran ada lagi, ada syahwat lagi. Tak selesai. Sebab tu Allah bagi offer pada rumah taban kahwin 2 dulu, lepas tu 3, lepas tu 4. Kalau tak boleh berlaku adil, baru 1. Kau ayat Quran baca balik kan, kau kahwin 1 dulu. Terbalik, kau sendiri salah tafsir ayat Quran. Kau macam mana? Itu pun kau kata orang kahwin 2 salah. Padahal kau yang salah tafsir ayat Quran. Okey. Pergi sekolah apa nak banyak? Dekat. Boleh. Duit kan aku tanggung. Yang kedua je lo, aku tak apa yang muda-muda ni, yang 60 tahun ni. Yang 60. Dan semuanya keserangan hidup ini dan biasa ingat dari segi Allah Ta'ala kembali dan selewek syurga. Ayat ini sebab bernuzul dia panjang. Minggu depan kita bahaskan. Saya ambil sikit lah sebab bernuzul. Kenapa ayat ini turun? Wallahu a'lam.